Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bil lisani shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah tarafa'ani bisyukrana. Terima kasih kita Allah Taala. Kita sambung maraqil 'ubudiyyah pada membicarakan tentang mengenai ketaatan. Sebelum kita masuk adab-adab selepas pada ni, kita masih lagi membincangkan sambungan daripada mengenai ketaatan, yang mana ketaatan tu terbahagi kepada dua. Satu, taat yang dinamakan wajib. Satu lagi, ataupun fardu, wajib atau fardu, tu taatlah juga. Satu lagi taat dinamakan nawafil ataupun sunat, itu juga taat. Kerana perintah Allah ada dua, iaitu perintah wajib dan perintah sunat. Perintah wajib, perintah juga, tuntutan juga. Jika buat dapat pahala, kalau tak buat berdosa. Perintah sunat pun dituntut untuk buat juga, cuma kalau tak buat tak berdosa. Tapi dua-dua perintah. Begitu juga larangan Allah pun ada dua juga, iaitu larangan makruh dan haram. Larangan haram, kalau langgar juga, buat juga yang haram tu, yang larangan Allah tu, yang larangan Allah yang haram tu, buat juga berdosa. Satu lagi larangan makruh. Makruh pun larangan sebenarnya, tapi kita kata makruh je pun. Mana boleh kata gitu? Sebab makruh tu larangan juga, cuma kalau buat juga tak berdosa. Tu. Yang satu lagi harus. Harus ni tak kira buat ke tak buat ke, sama aja. Ada 5. Jadi bila kita membicarakan mengenai ketaatan, dia terbahagi kepada dua. Satu fardu, yakni wajib. Satu lagi nawafil ataupun sunat. Itu yang kita bincang sebelum ni, iaitu cara untuk mendekatkan diri dengan Allah. Cara untuk mendekatkan diri dengan Allah dua. Pertama, buat yang wajib. Yang kedua, buat yang sunat. Cara untuk dekatkan, sama ada orang dengan cara sembahyang, ada orang dengan cara merenung-renung, bermunajat pada Allah, ada orang berzikir, dan kita dah cerita sebelum ni apa maksud zikir yang sebenarnya. Dan ada orang cara mendekatkan diri dengan Allah tadi dipanggil musyahadah, pun kita dah bincang lepas. Dan ada dipanggil muraqabah, pun dah bincang lepas, dan sambungan dia pada malam ni lah, muraqabah tu. Perbezaan di antara musyahadah dan muraqabah. Dua-dua ni adalah kaedah atau cara untuk mendekatkan diri pada Allah, sama ada melalui musyahadah ataupun muraqabah. Dan kita juga bincang sebelum ni berkaitan dengan tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maqam tu nama maqam ihsan. Beribadah seumpama, buat apa-apa kebaikan seumpama, seolah-olah melihat Allah. Itu maqam musyahadah. Kalau tak boleh, kerana hati kita penuh zulmat, penuh kekotoran, tak boleh nak beribadah seumpama, seolah-olah macam melihat Allah. Tak boleh, sebab penuh hati kita kotor. Maka tak apalah, ada martabat kedua, dipanggil maqam muraqabah, iaitu fa innahu yaraka. Ketahuilah bahawasanya Allah melihat kamu. Tak boleh beribadah seolah-olah melihat Allah.
Tapi ketahuilah bahawasanya Allah melihat kamu. Allah, ketahuilah Allah, kesedaran Allah sedang melihat tu, itulah Allah sedang mengawasi, itulah maka muraqabah, maqam yang kedua. Itulah yang kita bincang sebelum ni. Kita sambung pula. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata, rahsia adalah apa yang engkau rahsiakan di dalam hatimu. Tapi sebelum tu, kalau tengok perenggan sebelum tu, diberitahu di sini dah bahawasanya kita minta, ya Allah ya Tuhanku, supaya engkau jaga aku daripada khianat mata, perenggan sebelum tu, khianat mata. Kerana khianat mata ini adalah satu perbuatan yang paling tersembunyi. Zahirnya nampak mata gitu aja, tapi batinnya tu, daripada mata tu akhir sekali boleh mendatangkan kerosakan batin gitu. Jadi mata ni banyak khianat mata ni. Maka minta Allah supaya jaga kita satu perbuatan khianat yang paling besar, iaitu khianat mata. Dia tengok gitu aja, simpan kat dalam, simpan kat hati. Esok lusa tu ada lagi tu. Nampak macam tengok sekali lalu aja, macam tak ada apa-apa. Yang kita bincang lepas lah. Khianat mata dia panggil. Tengok macam biasa je, tapi dalam hati ada cemburu, ada dengki, ada khianat, ada takabur. Semua boleh jadi tu. Ada ujub. Dengan mata je, dengan mata. Tengok gitu aja. Lepas tu dalam hati dia, dalam banyak-banyak yang duk buat tu, aku yang paling lebih sekali. Dia seorang-seorang syok sendiri. Dia panggil ujub. Khianat mata tu. Kalau tak ada mata, nak ujub macam mana? Orang buta nak ujub macam mana? Sebab dia tak boleh, sebab mata dia tak boleh melihat. Tapi dia boleh juga ada mazmumah bagi orang yang buta, iaitu dari sudut pendengaran, sum'ah. Dia dengar, dan contoh suara dia sedap. Dia minat untuk orang bercakap-cakap tentang suara dia sedap, walaupun dia buta ni cerita ni. Biasa kalau Allah tarik pandangan buta, Allah akan bagi kelebihan yang lain. Allah akan bagi kelebihan suara dia sedap ke, Allah bagi kelebihan telinga dia jauh boleh dengar, Allah bagi dia kelebihan rasa dia pegang gitu pun tahu dah. RM50, 20, 10, 5 ya. Ini malah biru. Begitu boleh tahu dah. Allah bagi kelebihan kat tu. Ada macam-macam Allah bagi. Ada kali kat hidung. 7 rumah teres yang 7 belah sana isap okok. Dia bau je. Allah, siapa isap okok ni? Mana ada? Rupanya 7 rumah ke sana. Allah bagi kelebihan. Sebab Allah tarik satu, kita semua ada. Jadi dapat standard lah. Kita dapatlah standard punya. Equipment kita standard je. Tapi bila Allah tarik mata, banyak benda tak ada. Banyak benda yang kurang. Maka Allah Maha Adil, dia bagi lebih. Oleh kerana ditarik satu equipment, tools untuk melihat, dia beri yang lain. Kadang-kadang insting, dia punya perasaan dia lain. Dia ada insting dia lebih sikit. Jadi nak tak nak, khianat mata dia, tengok mata. Tapi ingat kat dalam tu, tengok je sebelah. Tengok mata, tengok gitu je. Orang sebelah beli kereta baru. Orang sebelah beli kereta baru. Lepas tu kata Allah, kereta pun hutang. Orang sebelah kata lah, biasalah, cover lah, kontrol. Takkan nak cakap kereta baru kan, mestilah kata bukannya beli cash pun hutang, tapi beli Velfire. Velfire tu hutang pun boleh tahan, tapi hutang je. Orang sebelah cakap, dia tengok kita, oh okey, gitu je. Orang tu pening kepala, bulan-bulan nak bayar. Orang tu sakit kepala, dia sakit hati. Orang sebelah, dia jiran sakit hati, dia asyik lebih umur pada aku. Masa aku beli macam ni, dia gini, aku renovation dapur, dia renovation lagi besar. Aku naik tingkat atas, dia naik juga tingkat atas, lagi besar pula tu. Dia tunggu je aku buat. Lepas aku buat, mesti dia buat, dan dia buat lagi besar pula tu. Aku tukar pagar, dia tukar pagar emas. Bukan pagar emas lah, pagar yang warna emas tu. Pagar emas orang cabut lagi lah. Aku tukar stainless steel, dia tukar stainless steel, tapi lagi cantik punya. Dia tunggu aku buat dulu, mesti dia buat. Dia mari tu. Asal mata tengok senyum-senyum je.
Aku baru je setahun beli kereta, dia pergi tukar kereta baru. Nak menunjuk lah tu. Dia mari tu. Asalnya khianat mata lah. Mata. Tu lah. Kita, yelah dapat pun syukurlah rezeki orang sebelah kata. Nak bayar pun sakit kepala juga. Tu dah kata orang sebelah beli kereta baru, sakit kepala nak bayar, dia sakit hati kat sebelah ni. Apa hal? Kenapa jadi gitu? Itu semua khianat mata. Maka kita berlindung pada Allah daripada khianat mata yang disebut kat sini. Kata Ibnu Abbas, rahsia adalah apa yang kau rahsiakan dalam hatimu. Itu rahsia tu. Sama ada baik atau tak baik, dalam hati kita yang kita merahsiakan. Aku tak nak bagi tahu siapa, hanya aku je tahu. Aku nak pergi rumah anak yatim. Bagi. Tiap-tiap bulan dia bagi. Dapat gaji dia pergi. Ataupun mungkin setahun sekali dia bagi. Infak rumah anak yatim. Tapi dia tak bagi tahu orang. Dia simpan rahsia kat hati dia. Hanya dia je tahu. Hanya dia sahaja yang tahu. Begitu juga kalau dia tengok, bila dia tengok orang ni hati dia ada rasa ni. Dia buat tak tahu je. Buat biasa je. Tapi balik rumah dia sakit hati. Dia juga tahu sebab dia mengambil keputusan untuk rahsiakan. Tapi dia kata sini, rahsia adalah apa yang engkau usahakan, apa yang engkau rahsiakan di dalam hati kamu. Okey, kata Ibn Abbas. Sedangkan rahsia yang paling tersembunyi yang dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hatimu dari jauh, dan engkau tidak mengetahui bahawa engkau akan mengatakannya di dalam hatimu. Ada satu lagi di lubuk hati. Itu dia panggil lubuk hati tu. Hati luar ni kita kontrol. Tapi lubuk hati tu, lubuk hati tu kalau setan masuk, jahanam. Lepas tu dia panggil lubuk hati. Orang Melayu panggil lubuk hati kan. Dia ada hati. Perkara-perkara yang macam ni jangan simpan dalam hati. Dia cakap dalam hati. Tapi kalau ada istilah-istilah, kalau kita cakap bahasa Melayu, dia kata apa? Jauh di lubuk hati. Jauh lubuk hati. Hati tak nampak dah dalam. Jauh dah situ. Lubuk lagi jauh, tapi bukan lubuk biasa-biasa, lubuk yang jauh. Sebab tu bahasa Melayu kadang-kadang mantap juga. Jauh di lubuk hati. 3 kali. Hati dah tak tahu dah. Orang tak tahu dah dalam hati dia. Lepas tu lubuk pula tu. Dalam banyak-banyak hati tu, hati yang paling dalam sekali. Lepas tu paling jauh sekali. Taukid. Orang Melayu memang gitu kadang-kadang. Jauh di lubuk hati, jauh di sudut hati. Kenapa disebut gitu? Sebab tempat itu adalah tempat yang paling rahsia, paling gelap. Yang mana hati, yang kita panggil hati luar ni, luaran ni, kadang-kadang dia keluar dekat muka. Dia keluar kat muka. Dia tak suka kat kawan ni, tapi dia buat muka manis tau. Tapi ada time tertentu dia keluar. Dia tak boleh sembunyi, ada lah. Jadi apa-apa, pop dia keluar. Lepas tu dia sorok balik. Nampak muka. Kalau dia buat muka manis pun, pergi depan sampai ke belakang jauh sikit, dia tukar balik muka yang sebenar. Berjebeh. Padi mula-mula depan senyum. Dia nak jaga sebab rahsia dia mengambil keputusan untuk simpan dekat hati dia. Dia senyum. Jauh 2-3 langkah sikit, dia mari jebeh terus. Belagak lah tu. Dia mari tu. Itu rahsia yang luar. Tapi di lubuk hati ni lagi bahaya. Oh, bahaya. Hati yang di luar pun tak tahu lubuk tu. Maknanya dia boleh tipu diri dia sendiri. Di hati dia tu dia dah. Tapi dia tu, hati yang luar tu ditipu oleh hati yang dalam. Ini lagi bahaya. Kalau setan duduk dalam tu, habis lah. Basuhlah dengan zikrullah. Basuh dengan zikrullah. Zikir. Nak basuh tu, lubuk tu. Jangan bagi setan duduk situ. Ini yang kata qalbu tu. Dalam badan kamu ada satu seketul darah, daging. Baik dia, maka baiklah semua anggota yang lain. Jahat dia, jahatlah anggota yang lain. Apakah dia? Qalbu. Orang dulu panggil jantung hati. Dia tak panggil hati je. Sebab hati yang duk tapih darah tu. Hati tu kan, duk penapih darah. Bukan tu. Orang dulu panggil jantung hati. Dia sebenarnya dekat qalbu. Dia lebih dekat lagi bukan hati. Dia lebih dekat lagi dengan jantung. Cuma orang dulu panggil jantung hati. Akhirlah sekali hati aja, jantung tak ada dah. Tapi dia ingat semua ni ada hati, satu hati. Hati yang nak tapir darah tu tak ada function tu.
function dia dari sudut zahir adalah napis darah hati tu, tapi sebenarnya jantung. Sebab tu jantung tu yang kalau kata kita beremosi, di situ yang duk, bukan dekat hati yang hati napis darah tu, tak jadi apa situ. Kenapa jantung kita duk? Bila kita tengok marah duk. Bila tengok seronok, kita tengok dia punya degupan dia tu berbeza, bergantung kepada apa tu, mana yang memberi kesan kepada kita, adakah hati ataupun jantung. Sebab tu kalau orang bisnes ni kan, kontraktor ke apa ke, biasa yang jenis tekanan ni kan, biasa geng-geng sakit jantung lah kan. Sebab tengok contohnya dia kontraktor besar, ni semua kontraktor kecil ni, yang subkon ni, bila dah habis kerja dah, orang yang besar tak bayar lagi. Bila nak bayar? Bunyi telefon duduk dah. Tengok, isteri aku slow balik. Bunyi telefon duduk dah. Mesej dia ada, Allah dia mari dah. Time dia. Mana taknya? Jantung tu kerja lebih. Overload. Itu yang baru 40 dah lain macam dah. Cek. Sakit jantung, lemah jantung. Sebab overload, guna lebih. Di situlah. Sebab tu kalau orang yang beriman, dia faham qada dan qadar, dia akan tenang. Bila dia tenang, jantung dia relax. Dek. Relax je. Accident, tenang. Accident tu sebab orang yang salah, sebab dia tak bagi signal. Tenang, boleh tak? Tenang apa? Menombok lah. Tak boleh kita nak macam mana? Tenang, semuanya tenang. Berlaku kematian, tenang. Qada dan qadar daripada Allah. Sedih juga, tapi hati kita tak ada pun. Hati tu masuk jantung tadi. Relax aja. Memang boleh cakap, nak buat payah. Cakap je cerita ni. Itu jantung. Yang kata hati-hati tu, qalbu tu, dia lebih dekat dengan jantung daripada hati. Cuma orang dulu panggil jantung hati, lama-lama hati saja. Terjemahan qalbu tadi, orang dulu panggil jantung hati. Orang dulu tu 300-400 tahun lepas. Akhirnya sampai kat kita hati dia, jantung tak ada. Macam sahaja tu lah kan, sahaja aku semayang, sahaja aku ambil uduk. Pelik tak kenapa sahaja? Nawaitu tu tiba jadi sahaja. Sahaja ni kalau bahasa Melayu sekarang, sahaja, saya sahaja. Bersahaja. Sebenarnya dulu nawaitu ke usalli nawaitu tu bukan sahaja, sengaja, yang gabungan daripada sengaja dan sahaja. Sengaja dan sahaja, gabungan dia jadi aku sengaja. Jadi kalau katanya nak semayang kan ada niat tu, yang kata usolli tu, sengaja aku nak semayang, bukan tersemayang, bukan tertakbir, bukan terbasuh muka. Tak, memang sengaja. Itu asalnya. Tapi sengaja dan sahaja. Lama-lama sengaja tu tak ada, tinggal sahaja aja. Tu jadi pelik tu. Jadi kena tahu asal usul daripada mana. Asal sengaja dan sahaja jadi sengaja, last kali jadi sahaja. Tu terjemahan. Sampai sekarang kita pakai sahaja aku semayang, sahaja aku semayang. Sepatutnya sengaja aku semayang. Aku semayang ni sengaja, bukan saja, bukan tersemayang. Bukan tak sengaja, memang sengaja nak semayang. Sengaja tu niat. Itulah nama niat. Kan? Bunuh dengan sengaja. Maknanya ada niat tak? Ada niat lah. Dia dijatuhkan hukuman kerana membunuh dengan sengaja. Ada satu lagi, bunuh tanpa niat. Kan? Maksudnya tak sengaja. Jadi sengaja itulah niat. Cuma bahasa punya pasal sekarang jadi sahaja. Sebenarnya sahaja tu asal sengaja sahaja, sengaja campur sahaja jadi sengaja akhir sekali. Patutnya kita kekalkan sengaja tu, bukan kekalkan sahaja tu. Gitu samalah juga. Qalbu asalnya jantung hati. Cantik dah. Jantung hati. Cantik dah. Dua tu. Tapi yang besarnya jantung. Lama qalbu tu maksud hati. Kita semua hati, baik hati kita. Maksud hati tu jantung. Tapi tak apalah, itu istilah je. Istilah je. Bukan salah pun. Cuma nak bagi tahu, hati tu kan ada seketul daging tu. Seketul daging. Dia lebih pada jantung kerana jantung yang memberi kesan. Pada zahirnya berlaku apa-apa, jantung yang beri kesan, bukan hati.
Hati tak beri kesan apa, duduk gitu je hati. Kerja apa fungsi hati lah? Tapir darah kan. Tu je lah kerja dia. Kita ada masalah besar pun dia tapir darah juga. Kita tak ada masalah, kita seronok pun kerja dia yang sama. Cuba jantung ni. Time masalah. Time terkejut. Time emosi. Itu yang berubah. Itulah asalnya. Okey? Okey? Kemudian katanya rahsia yang engkau rahsiakan di dalam hatimu. Sedangkan rahsia yang terpaling tersembunyi dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hatimu dari jauh, dan engkau tidak mengetahui bahawa engkau akan mengatakan di dalam hatimu. Malah kadang-kadang di lubuk hati, jauh di lubuk hati, kita pun tak tahu kita simpan apa. Kita pun tak tahu kita simpan apa. Allah je yang tahu. Okey. Allah je yang tahu. Dia kata sebut kadang-kadang. Jadi sembunyi. Dan yang ini yang bahaya ni. Ni bahaya. Yang ni bahaya. Sebab apa? Sebab takut-takut ada mazmumah, sifat-sifat yang tercela ada di lubuk hati. Kita tak perasan. Akhir sekali dia keluar. Masa tu macam mana nak berubat? Jadi kena buang. Kerana engkau tidak mengetahui apa yang engkau rahsiakan hari ini. Hari ini tu pun apa yang hari ni lah. Maksudnya kalau kita lah pagi, hari ini tu masuk sampai ke malam. Pagi sampai ke malam, kita tak tahu lagi apa yang kita akan rahsiakan dalam hati. Sebab apa tak tahu? Sebab tak jadi lagi. Nak rahsia benda apa? Mana tahu lagi. Okey? Dalam lubuk hati tu. Tapi Allah tahu. Okey? Dan dia kata kat sini, dan tidak tahu apa yang engkau rahsiakan besok. Di lubuk hati tu, di hati kita tak tahu apa yang kita akan rahsiakan hari ini. Yang lepas kita tahulah, sebab kita dah rahsiakan. Yang akan datang, maksudnya hari ini, baki hari ini, tahulah apa kita akan rahsia? Tak tahu. Allah tahu. Malah esok kita tak tahu apa yang ada di sudut, di sudut hati kita. Kita tahu sebab gelap. Kawasan tu sangat gelap. Bila kawasan tu sangat gelap, dia kena terangkan dengan cahaya zikrullah. Buat zikir Mula-mula zikir mulut dulu. Ikutlah zikir apa-apa kita ambil dengan guru kita. La ilaha illallah ke afdal zikr. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Okey, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut dulu. Bila mulut tu, maka mulut kita telah suci daripada perkataan-perkataan yang kotor. Kuranglah merapu, kuranglah mengatakan orang. Ada jadi dia bersih. Kalau nak mengatakan orang jadi macam malah nak buka mulut. Macam nak, tapi cuba tak ada zikrullah. Laju je. Nak cakap kat orang tu laju je lidah dia. Lidah dia pergi dulu sebelum otak dia. Lidah pergi dulu tu. Akal dia, otak dia ikut belakang. Bila berhenti Allah menyesal tu, lidah pergi dulu bila mengata kat orang. Tapi kalau selalu mulut tu dengan zikrullah, contohnya la ilaha illallah, dia jadi tawa. Nak ngata kat orang jadi tak best. Dia tawa macam best lah. Kenapa? Dulu sedap ngata kat orang. Sekarang tak sedap lah. Tak seronok. Dulu sedap tengok aib orang. Wah, tengok aib orang. Kelemah-kelemah orang kan. Sekarang tengok kelemah orang tak sedap. Tak ada nikmat. Sebab pertama, mulut kita dah suci dah. Tapi hati belum tentu. Kadang-kadang hati ada lagi. Lepas la ilaha illallah, la ilallah, lepas dah dengan mulut tu dia panggil sebati dengan mulut. Zikir lidah sebati dengan mulut. Dia sebati. Dia tak perlu la ilaha illallah. Dia tak perlu nak susun. Dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mari laju je. Dia tak perlu nak kontrol. Bila dah macam tu, maka waktu tu mulut tak payah kontrol dah.
Dia jadi sedih. Masa tu kita boleh kontrol hati. Kontrol hati pula, zikir hati. Hati pun sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah sekali. Payah hati dengan mulut. Memang payah kalau kita nak kontrol mulut dan hati. Tak boleh, kita boleh kontrol satu aja. Jadi mulut tu kita biasakan dulu. Maksudnya biasa bati dengan mulut. Tak perlu fikir pun dia keluar sendiri. La ilaha illallah, keluar sendiri mulut bila time kita nak zikir. Masa tu kita kontrol hati kita. La ilaha illallah. Kita fokus dekat hati aja. Tak perlu kat mulut sebab mulut auto dah. Nak mulut auto ni setengah ulama kata 70,000. Selagi tak sampai 70,000 tak sebati. 70,000. La ilaha illallah ke, subhanallah ke, alhamdulillah ke. Lepas 70,000 baru dia sebati dengan mulut. Selawat pun sama. 70,000 dia baru sebati. Dia mari laju je kat mulut tu. Kalau tidak, dia susah sikit. Sebab kita kena kontrol mulut kita tu. Nak sebut la, kita kena hati kita kena hantar dekat akal. Kita katakan akal kita, aku nak sebut la ni. Akal pun hantar signal dekat lidah ke kawasan-kawasan yang sepatutnya lah. Suruh buka mulut. Dan hantar di signal dekat peti suara kot. Dan hantar juga dekat perut. Dengan maksud perut tu maksud suruh nak tekankan udara tu nak bercakap kan dia kena hantar signal, lepas tu keluar la, barulah aku nak sebut ilah pula, ilaha, hantar balik. Itu yang jadi lambat. Tapi kalau dah 70,000 dia sebati. Dia tak ada dah. Dia auto. Bila auto, hati belum lagi. Mulut je auto baru. Hati terpaksa manual lagi. Jadi mulut dia bergerak la ilaha illallah, hati dia sekali. Mulut la ilaha, hati pun la ilaha illallah. Sekali pergi. 70,000 lagi. Boleh? Ke tak ada harapan? Lepas pada tu, lepas 70,000, buka sekaligus. Buatlah kira-kiraan. Lepas pada tu, dekat mulut tak payahlah. Mulut stop, hati aja. Tapi masih lagi kena kontrol. Kalau dia lupa, dia tak la ilaha illallah. Dia kena kontrol, masuk kena. Dia tak boleh sampai berjalan, tak boleh lagi sebab masih lagi perlu kontrol. 70,000 lagi. 70,000 lagi. Lepas habis 70,000, habis. Habis macam mana? Degupan jantung tu lah la ilaha illallah. Dek 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 dek. Ingat kan? Jadi bunyinya la ilaha illallah, la ilaha, tu degupan jantung. Dek 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 dek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah dekat jantung. Bila ada macam tu, dekat lubuk hati bersih, suci. Tak adalah mazmumah dalam tu. Syaitan tak boleh masuk. Memang syaitan tak boleh masuk. Cahaya. Gelap baru. Bila hati sudah hitam kan, baru syaitan masuk, boleh masuk. Kalau hati tu terang, dia tak boleh masuk. Dia suka tempat-tempat yang gelap. Di lubuk hati memang gelap. Jadi 70 210,000 je pun. Banyak. Kita menyanyi agak-agak daripada kecil sampai besar dah berapa ratus ribu lah. Tak kisahlah orang beromor nyanyi Peramli zaman-zaman Pok Yeye. Zaman-zaman dulu-dulu. Bila larut malam tarkuca. Itu orang dulu. Orang sekarang ni cara sekarang. Berapa banyak dah. Nyanyi lagu. Bukannya 70,000 tu kena waktu tu, kita cuba kira je. 10 tahun lah. Tak kira lah banyak mana. Maknanya nyanyi lagu pun janganlah banyak. Ngumpat lagi banyak. Bukan 210,000, rasanya 14 juta ngumpat. Tak tahu masing-masing, tengok masing-masing. Bukan tengok orang. Aku tengok mu ni ada 7 juta, mu 8 juta ngumpat orang. Bukan. Tengok kita. Tengok orang buat benda. Orang dia punya pasal. Tengok kita berapa lah. Satu hari berapa kali kita bercakap pasal orang. Bercakap dulu, bercakap dengan mulut. Sekarang bercakap dengan jari sekali. Kira sekali lah dengan jari. Ni bercakap sekali, jari bercakap, mulut bercakap. Sekarang ni kira lah banyak mana. Kita komen, oh tengok, ni isu baru ni, aku dah agak dah ni, akhir sekali bercerai juga. Itulah, muka je handsome tapi bercerai. Arti. Cakap pasal orang lah tu. Artis tu bercerai dah, artis tu. Itulah idola dia. La ilaha illallah 210,000, 70 banyak. Cakap pasal artis
berpuluh-puluh ribu atau ratus ribu tak rasa pun. Itu tak kira zaman-zaman dulu-dulu sampai sekarang ni. Tengoklah umur kita berapa. Tak banyak pun 70. Tak banyak pun 70 ribu. Tapi tempat dia kena betul. Ada orang nak 70 ribu, dia tak kira tempat. Dia tak kira tempat. Tak boleh. Tempat dia kena betul. Kalau salah tempat, tak jadi. Takkan jadi amalan dia. Dia kena tempat yang betul. Waktu yang betul. Pukul berapa? 3 pagi. Maka waktu tu lah. Bila? 10 malam. Waktu tu lah. Dia tak boleh sambil-sambil buat benda lain. Tak jadi. Yang sambil-sambil buat benda lain tu setelah 210 ribu, 70. Masa tu baru sambil-sambil buat benda lain. Masa tu hati je. Mulut tak ada dah. Sebab kalau sambil buat benda lain, kita terpaksa fokus dua benda. Confirm dua-dua tak dapat. Garanti dua-dua tak dapat. Sebab kita sedang fokus. Cuba bayangkan, kita sedang dengar Quran duduk baca kaset ke apa ke, Quran. Dalam yang sama, masa yang sama kita menulis. Konon dengar Quran. Tapi dalam masa yang sama kita menulis. Dapat? Dua-dua tak dapat. Maksudnya dengar habis gitu lah. Dengar sekadar je ada suasana. Tulis pula tak pasti tu, penulisan dia pasti tak mantap. Sebab dia nak fokus dua. Mana boleh? Dia salah satu je. Jadi masa zikir tu hanya satu je buat, tak boleh dua. Jadi orang dia nak cepat, maka benda ni nak buat juga. Benda ni nak buat juga. Bawa kereta nak juga. Zikir nak juga. Rugi bawa kereta ni sejam sambil bawa kereta tak jadi. Boleh buat, tak jadi. Kalau nak jadi macam mana? Setelah tamat 210 ribu. Sebab dah hati dia dah. Dah hati dah. Baru boleh. Ini tak sampai martabat tu lagi dah mula. Lah kali dua-dua tak dapat. Dua-dua. Sebab tu kena ada guru yang membimbing bab zikir. Dia kena bimbing. Berapa dah? 30 ribu. Tengok muka atas bawah 30 ribu macam ni. Mesti ada something wrong. Bila buat? Pukul berapa? Sambil-sambil dengar TikTok. Belek TikTok tangan subhanallah ke apa. Tengoklah guru dia suruh apa. Tak jadi. Tak memberi kesan. Kita nak kesan tu bukan kita nak jumlah. Berapa? 70 ribu. Kita bukan nak jumlah saja. Kita nak kesan daripada jumlah tadi. Ini cukup, tak cukup sebenarnya. Tak boleh. Dia tak boleh buat dua benda. Tak boleh. Dia kena khusus. Tak ada orang kacau khusus. Aku buat satu, iaitu berzikir kerana Allah Ta'ala. Bukan 2 in 1. Jadi nak cepat-cepat habiskan 70 supaya dapat sambil berjalan, sambil melompat, sambil bawa kereta pun boleh juga berzikir. Kena habiskan segera. Nak habis segera yang 210 ribu tu mesti khusus untuk zikir semata-mata, bukan 2 in 1. Tak ada. Baru dapat. Kesianlah saya tengok kadang-kadang kasi kesian sebab dia orang baik dah, tapi dia buat 2 in 1. Kita pesanlah juga, tak jadi kalau buat gini, tak sampai matlamat. Sambil-sambil kan kita pergi kedai nak order air kan, dalam masa 10-15 minit tu dapatlah berapa, saya silap dapat 100 apa. Dia tak ketak pun ada juga, ketak bunyi benda ketak, bunyi tekan benda tu kan, tak jadi buat gini, tak jadi. Sambil tunggu. Jadi maknanya dia letakkan zikir dia tadi tu, nombor 2. Sebab dia sedang buat benda lain sambil berzikir. Zikir tu nombor 2. Dia kena zikir tu nombor 1. Zikir tu kena nombor 1 baru jadi. Kesianlah. Sia-sia, bukan sia-sia. Taklah sia-sia zikir, cuma tak dapat, tak tercapai apa yang dia nak. Tak sampai khasiat tu. Okey, itu lubuk hati. Engkau tidak mengetahui bahawa engkau akan mengatakannya di dalam hatimu. Tak tahu, Allah tahu. Kerana engkau tidak mengetahui apa yang engkau rahsiakan hari ini dan tidak tahu apa yang engkau rahsiakan besok. Sedangkan Allah mengetahui apa yang engkau rahsiakan hari ini dan apa yang engkau rahsiakan esok. Kerana Allah sendiri yang aturkan. Allah sendiri yang aturkan dan yang tentukan apa yang akan kita rahsiakan pada hari ini, esok, lusa. Allah yang aturkan. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf dia kata apa? Dakwat telah kering. Istilah tu. Dakwat telah kering. Skrip telah siap.
Apa yang nak terjadi ni siap dah. Bukan baru nak tulis. Esok jadi apa, lusa jadi apa, lutulat jadi apa, tidak. Pena telah diangkat. Itu semua ayat-ayat tasawuf. Maksudnya dah selesai dah. Maka siapa yang menulis? Dengan maksud kalau kita panggil takdir lah. Siapa yang menulis? Allah. Boleh juga kita kata qalam. Qalam tu maksud Allah juga. Telah menulis. Dekat mana? Luh mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Telah tertulis, siap. Nabi ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi bunyi sesuatu. Gini. Dengar. Bunyi gitu. Saya nak sebut apa? Sengok-sengok. Nak sebut saya buatlah. Tak kerti nak cakap bunyi ni. Kan Nabi Isra' Mi'raj kan Nabi jumpa macam-macam. Ada orang tua lah bongkok. Nabi kata teruk sungguh lah bongkok dia tu. Bukan teruk lah, apa, bongkok sungguh lah. Bukan bongkok 3 lagi ni. Bongkok udang, bongkok sabuk, bongkok apa benda. Bongkok sungguh lah ni. Siapa tu? Orang tua tu. Jibril kata itulah dunia. Allah tuanya. Tahu pun tak lama nak kiamat dah. Itu zaman Nabi 1400 tahun lepas. Bongkok. Sekarang agak-agak orang tua tu perumpamaan dunia tadi tu agak-agak kalau masa tu bongkok sekarang apa? Negak rasa. Negak dah. Maknanya dunia ni Allah ujung sangat. Kita tak sedar. Ujung sangat dah dunia ni. Bila bunyi sangat Nabi tanya, bunyi apa tu? Qalam sedang menulis. Itu bukan maksud sedang menulis. Itu yang digambarkan kepada Nabi. Qalam. Antara makhluk ciptaan Allah yang pertama, yang terawal dicipta adalah qalam. Qalam. Menulis dekat Luh Mahfuz. Jadi yang tertulis, apa yang kita nak rahsiakan tu dah tertulis. Maka kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita rahsiakan. Tapi di lubuk hati itulah, di jauh di lubuk hati. Di hati luar ni kita tahu, di lubuk hati. Tapi Allah tahu, sampai ke lubuk pun Allah tahu. Sampai ke lubuk pun Allah tahu. Seorang ulama berkata, apabila ahli ibadah selalu mengucapkan zikir Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allah hadiri, Allah menghadiri aku, samalah menyaksikan hadir, maka Allah Subhanahu wa taala membantunya untuk melakukan muraqabah tersebut. Kalau orang yang baca gitu, zikir Allahu syahidi dengan Allahu hadiri, Allahu syahidi, maka Allah akan bantu dia merasakan setiap perkara yang dia buat Allah sedang merhati. Allah sedang melihat dan mendengar apa yang dia buat. Sebab kita nak rasa tu payah. Dari sudut akidah, kita memang tahu Allah maha melihat dan maha mendengar. Itu akidah. Pegang kat akidah kita. Sesiapa yang mengatakan Allah tidak melihat dan mendengar, kufur. Maka kita pegang, memang betul Allah sama' dan basar. Mendengar dan maha melihat. Maka Allah mendengar dan melihat apa yang kita buat. Okay. Itu dari sudut pegangan. Memang kita pegang macam tu, i'tiqad, akidah kita. Tapi adakah kita rasa? Rasa tu tasawuf. Ada rasa Allah sedang memerhati? Confirm ada rasa? Tak, ya Allah lah, Raqib Atid, malaikat kiri kanan lah. Malaikat kiri kanan. Rasa tak dia ada? Rasa? Tu pun tak rasa. Macam mana nak rasa Allah sedang memerhati? Malaikat duduk ni, duduk atas bahu, kaki tu gerak tu. Bukanlah. Maksudnya duduk, memang ada kita. Qarin, jin. Kita lahir je, seekor qarin, jin lah, terus duduk dengan kita, diarahkan oleh ketua jin. Kau ikut dia. Lahir, kau ikut dia. Lahir, kau ikut dia. Ada qarin kita. Lebih qarin. Qarin kita ni ada hari-hari yang kita duk takut hantu tu. Qarin dengan kita, tak takut.
Tak sedar pun, kita tak rasa pun dia ada. Tak tahulah qarin kita gemuk ke kuruh. Kalau kita jamu dengan benda jahat, gemuk ada. Qarin ni yang bisik ni. Qarin ni yang bagi tahu dekat tok bomo. Kalau qarin tu jahat lah. Kita tak didik qarin kita, dia lah bagi tok bomo. Tok bomo, ini bukan tok bomo temberang. Bukan tok bomo betul. Tok bomo betul tu bukan bermaksud tok bomo tu betul. Maksudnya tok bomo yang betulnya bomo. Oh, maknanya boleh jadi bomo sebab betul. Bukan tok bomo betul. Sebab ada satu lagi tok bomo temberang. Yang ketuk lantai tu. Cerita berang ni. Yang itu memang tok bomo temberang, siap nyanyi-nyanyi lagi. Telur 3 biji. Itu tok bomo penipu. Ini tok bomo betul. Macam ni dia boleh tahu. Datang, tok bomo, saya ada masalah ni. Aku tahu dah. Tu. Aku tahu dah. Ada hilang barang kat rumah kan? Simpan dah elok tapi ada hilang kan? Betul lah tok bomo ni. Power ke? Banyak hilang ni. Tak silap ni dah hilang 3 kali dah ni. Kali pertama tak banyak sangat. Kali kedua banyak sikit. Kali 3 ni banyak sungguh ni. Ni mah ni. Siapa yang beritahu dia? Yang duduk qarin kita lah. Kalau kita tak didik dia, kita jamu dia dengan maksiat-maksiat, dia gemuk. Bila dia gemuk, qarin tok bomo tu, dia bisik lah. Tok bomo cakap kat qarin dia. Kau cakap dekat qarin dia ni. Sebab tok bomo tu bukan boleh cakap direct pun. Qarin tok bomo pun gemuk juga. Banyak khurafat dia buat. Okey, kau tanya dia, apa kat rumah tadi, kecoh-kecoh ke apa jadi? Ni macam cakap lah. Apa cerita kat rumah kau? Apa jadi tadi? Ni, emas hilang. Isteri dia punya emas hilang. Banyak juga hilang lah, 3 kali dah hilang. Macam mana qarin boleh tahu? Dah dia duduk kejikut kita, memanglah dia tahu apa jadi. Dia pun cerita. Qarin ni pula, bisik kat telinga tok bomo. Ada style baru dia buat telefon. Ada. Tak saya telefon kejap saya telefon. Ni. Ni apa barang hilang ni. Mu tahu dah. Dia cakap. Saya pernah sekali. Dia pernah mata. Saya geram nak ambil telefon nak dengar betul ke tak. Takut kena tangkap lah ramai orang. Dia macam membantu dia. Geram rasanya. Real dia cakap. Kejap nak call. Dia letak 3 nombor je. 3 digit. 3 0 1 tak jatuhlah 3 je. Tek. Bunyi 3 kali. Tek. Dia cakap. Tak akak. Tak apa sekali lagi. Dia ni depan mata saya kat Kedah. Kita geram je. Aku geram. Ni. Nak minta tolong sikit. Ada barang hilang. Tahu dah. Balik. Okey. Jadi tahu. Aku nak habaq kat hang dah tahu. Awak hantar habaq awal. Kedah. Bagi tahu. Gini, hilang cari ni. Okey. Dia tak ada cakap tepat. Dia sipi-sipi gitu. Orang yang ni, orang yang tak jauh lah, orang dekat je. Dia cakap umum gitu. Orang dekat aja. Orang yang biasa keluar masuk rumah tu kira macam tak pelik lah kalau dia keluar masuk. Sebab ada orang nak masuk rumah, dia tunggu je kalau tak ada tuan. Yang ni yang boleh keluar masuk. Bukan orang jauh, orang dekat-dekat dia. Tapi bukan orang rumah tu. Orang ni duduk lain ni, tinggi-tinggi sikit. Dia kata elok je kawan ni pergi bergaduh dengan jiran dia. Tak ada orang lain dah. Yang selalu masuk rumah aku, jiran sebelah. Kalau nak kira memang tinggi pun. Habis kawan tu kena gaduh, putus silaturahim. Dengar cakap. Tak bomo tu lah. Sebab apa kita tak terasa pun ada qarin kita kat sebelah? Macam mana kita nak rasa Allah sedang memerhati? Lagilah yang dekat sebelah pun tak boleh rasa. Macam mana nak rasa Allah merhati? Zikir ini. Allahu syahidi, Allahu hadiri. Allah menyaksikan aku, Allah menghadirkan aku. Ataupun Allah ada bersama aku. Hadir bersama aku. Dengan itu, dengan buat begitu, maka adalah mari rasa Allah sedang memerhati.
Bila ada rasa tu, nama istilah tu panggil muraqabah. Maka Allah SWT membantunya untuk melakukan muraqabah tersebut. Dengan itu, pengarang telah membimbing ahli ibadah. Pengarang tu Imam Ghazali lah. Hingga melakukan ibadahnya dengan cara yang lebih sempurna berupa keikhlasan dan kekosongan hati dari urusan-urusan dunia. Dengan apa? Dengan sentiasa merasakan Allah sedang memerhati. Maka dengan itu dapatlah ia membimbing kita. Pernah dikisahkan seorang anak murid, ni bimbingan guru ni. Seorang anak murid, dia tanya kat guru dia, dari sudut penjagaan hati, macam mana nak jaga hati? Guru dia kata dengan ikhlas lillahi ta'ala, penuhkan hatimu dengan Allah. Dia tak faham ikhlas lillahi ta'ala tu macam mana. Buat bukan kerana orang lain. Tak faham lagi. Akhir sekali guru tu nak praktikal kat dia, buat praktikal. Macam inilah, kau nak faham macam mana hati ni, penjagaan hati ni, mari jom kita pergi pasar. Apa hal nak pergi pasar? Jom ajalah. Jangan lupa bawa guni tu. Tunjuk guni tu. Guni. Bawa guni. Anak murid bawa. Masa berjalan on the way tu, dalam perjalanan tu ada batu-batu kan. Kutip batu. Kutip. Ambil lah. Masuk dalam tu. Masuk. Sikit dikutip sepanjang jalan. Sampai penuh lah. Sampai berat. Sampai ke pasar, penuh dah. Berat dah, tak boleh masuk apa dah. Kemudian pergi pasar beli, pergi pasar pusing, jalan kat pasar. Tak ada beli apa pun. Pusing jalan, tengok barang, pegang barang ni, pegang barang ni. Tapi tak beli pun, pusing. Betul yang balik. Balik sampai ke tempat. Tempat dia balik lah. Murid yang tadi tu ambil guni tadi tu, yang berisi batu tadi tu, letak. Oh letih jelek letih. Bawa batu ni. Kulu kilir. Bila dah letih macam tu, jadi apa cerita ni? Nak ajar apa ni? Nak ajar apa? Maka guru tu tadi kata, itulah hati. Begitulah ikhlas di hati. Guru dia kata, batu tu umpama amalan yang riak, yang tak ikhlas, yang nak menunjuk orang. Batu tu. Jadi dia pun bawa batu tu pula banyak. Mana banyaklah batu tu umpama riak, yang tak ikhlas tu lah, buatkan orang tu, bukan kerana Allah Ta'ala. Bila pergi pasar, semua orang tengok. Orang tengok, orang puji. Puji direct, puji dalam hati orang tu. Orang tengok, takjub. Orang tengok, dia hebat. Orang kadang-kadang puji dengan mulut. Wah, banyak beli. Orang kaya lah maksudnya. Banyak duit, banyak beli. Sedangkan anak murid diri dia sendiri, dia tahu itu bukan makanan ataupun barang keperluan. Itu cumalah batu. Cuma batu saja. Itulah maksud amal yang tak ikhlas. Umpama batu yang berat dia nak pikul, berat dia nak tanggung, orang puji, tapi di sisi Allah tak ada benda, penat, membazirkan masa dan tenaga je. Itulah perumpamaannya. Seronoklah orang puji, tapi dia tahu kau puji batu je ni, tak ada benda pun. Begitulah hati tadi tu. Jika hati itu kotor, fi qulubihim marad, hatinya marad, sakit. Sakit tu dengan masuk gelap tadi tu lah, macam-macam ada penyakit hati lah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Bila hati dia gelap, maka Allah tambah zada. Maka Allah tambah lagi, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Kita selalu baca ayat tu.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi. Sebab apa? Hati makin gelap. Buat untuk orang. Dia sendiri tahu amalan aku ni bukan lillahi ta'ala. Dia sendiri tahu. Tak ikhlas langsung. Ini semua untuk orang. Untuk orang tengok. Bukan untuk dia. Perumpamaannya, kalau ada kereta, luar tu bersih, basuh semua kat luar. Untuk apa? Kan kita basuh kereta kan? Buat apa? Berkilat seminggu, 2 minggu basuh kereta. Berkilat lah. Untuk apa? Kita naik kat dalam. Kita bukan naik kereta tengok gitu. Tengok luar. Tengok dalam. Luar siapa tengok? Orang tengok. Buat apa? Bukan nak tunjuk kat orang ke? Habis tu kenapa basuh? Kalau dalam bersih, kita boleh kata untuk aku lah selesa dalam. Cerita luar ni. Habis beratus kadang-kadang nak basuh tu. Beratus. Bukannya salah. Bukan kata orang yang basuh kereta bagi bersih di luar dia adalah belagak. Tak. Kalau kotor ke tak kotor, apa jadi dekat dia? Apa jadi dekat besi? Senang berkarat tak? Jika betul senang berkarat, okey basuh lah. Ya ke dengan sebab kotor debu tadi berkarat? Rasanya duduk tepi pantai lagi senang berkarat daripada debu tadi. Malah kalau ada debu tu lagi lambat sikit nak berkarat. Sebab debu tu halang angin pantai tadi. Kenapa? Orang duduk tepi pantai dia boleh ada lah alasan dia. Sebab air kan, angin tu kan angin masin. Tu alasan okey lah. Tapi orang yang tak ada, orang duduk bandar mana ada angin tu? Apa pasal? Masing-masing tengok hati masing-masing lah. Kalau di dalam bersih, kita faham lah. Kita suka bersih, kebersihan di dalam. Di luar, benda apa? Kenapa kita tak basuh tayar lagi? Tayar tu lagi berpusing, kena tahi, kena apa macam-macam tayar. Tak basuh pun tayar. Malah kita hitamkan tayar tadi tu kat tepi aja. Kenapa tak hitam yang tu sekali? Apa nama tu? Bunga sekali. Kenapa kita hitam tepi aja? Kata nak jaga tayar kan? Hitamkan semua sekali. Belah sana pun hitam juga. Belah yang tak nampak kan? Tapi belah sana kalau kita tengok bekas brek tu punya, besi brek tu kan, serbuk brek tu, Allah, berketul-ketul belah sana. Kotor, tengok kat bawah tu, Allah. Dengan tar jalan yang baru buat, bila kita lalu jalan tar tu kan melekat-lekat kat bawah tu, kotor lah. Tapi kat luar cantik je. Apa hal? Kenapa tu? Kalau kita pembersih, bersih sampai bawah lah. Buka enjin tengok. Basuh enjin, 100 lebih basuh enjin, mahal. Tak tahu, orang tak nampak. Nak tunjuk kat orang ke? Ingatkan apa? Gitulah. Mujurlah dia bukan ibadah. Maka tak dosa lah nak tunjuk. Bukan kita menunjuk ni, malah dalam dunia kita diharuskan untuk menunjuk. Dalam masalah dunia kita diharuskan untuk menunjuk. Dalam masalah ibadah baru tak boleh tunjuk. Dalam masalah dunia kita mesti tunjuk. Kalau kita businessman, kita boleh, kita mampu beli kereta kecil-kecil, kita beli kereta besar. Kenapa? Barulah orang confident kita bisnes kan? Menunjuklah tu, boleh ke? Boleh. Tempat kita nak bisnes, kita beli telefon mahal-mahal. Bila nak projek apa, letak iPhone 16 gerbong atas tu 8,000, 9,000 letak. Ini 1 tera ni dia punya tu. Besar. Memang kena tunjuk. Kalau tidak orang tak confident. Dia ni aku nak buat rumah aku, nak renovation rumah ni, ada 780,000 ni. Tengok dia ni dengan pakai. Kita tak confident kalau kita nak buat. Kenalah menunjuk. Kena masuk iklan, menunjuklah tu. Kami mempunyai syarikat kami banyak dah buat. Syarikat kami buat cantik. Menunjuklah tu. Tapi tu dunia memanglah kena tunjuk. Dan kereta tadi nak tunjuk pun tak salah lah. Cuba nak bagi tahu kenapa nak tunjuk kereta tu bersih. Maknanya nak tunjuk kat orang. Salah ke? Dunia memang kena tunjuk. Mana boleh sorok? Duduk lautan lah nak sorok. Cuma kita nak kiaskan dengan akhirat. Jika akhirat tunjuk, habis. Ibadah tunjuk, habis. Bukan lillahi ta'ala, habis. Ibadah yang nak jaga. Dunia tunjuklah. Tunjuk banyak-banyak dunia. Mestilah kena tunjuk. Barulah orang kafir tengok, orang Islam jangan main. Macam ni dia boleh tahu? Macam ni dia boleh takut gerun? Sebab tunjuk dengan dia. Tunjuk apa? Tunjuk dunia kita lah. Apa yang kita ada. Orang Islam kaya-kaya, kena tunjuk.
Kaya-kaya tu harta, itu bukan ibadah. Memang kena tunjuk. Rumah besar-besar, memang kena tunjuk. Buat cat rumah kat luar. Buat apa cat kat luar rumah tu? Cat apa? Yang mahal lah tu. Apa? Weather bond kot. Weather tu lah. Maksudnya, kalau cahaya tu 10 tahun tak jadi apa? Mahal tu. Botol kecil berapa 100, berapa 80 kot. Nippon. Macam-macam ada. Allah, mahal-mahal. Cat kat luar. Kita bukan tengok, duduk luar rumah tengok, oh lawa rumah aku. Cat aja pun dah 18,000. Upah cat lagi 18,000. 40,000 cat kat luar ni. Allah. Tak, kita duduk dalam tak nampak pun. Mestilah tunjuk. Tu dunia. Tapi kalau sembahyang tahajud saja je buat kat halaman, tepi pagar. Pukul 3 pagi. Orang balik, oh tahajud saja. Itu problem. Itu ibadah. Yang kau buat kat luar tu kenapa? Nak tunjuk kat orang. Ibadah sorok. Ibadah sunat lah. Ibadah wajib nak sorok buat apa? Ibadah dah wajib, semua orang buat. Ibadah sunat sorok. Tapi dunia tunjuk, mesti kena tunjuk. Memang menunjuk pun dunia kita. Cuma saya nak bagi tahu, itulah maksud kita buat sesuatu tu untuk orang lain. Kereta yang kita basuh tu untuk orang lain. Dan tak salah. Janganlah ibadah kita macam tu juga. Sembahyang kita untuk orang lain, zakat kita bayar untuk orang lain. Untuk tu maksud untuk pandangan orang lain, nak bagi orang lain puji. Sedekah kita jangan untuk lain. Apa-apalah. Puasa kita yang sunat yang wajib semua orang puasa, yang sunat. Bukan untuk orang lain puji, tak. Untuk kita aja, sedekah kita, semua kita aja. Nah, nak tunjuk-tunjuk yang dunia aja. Jangan tunjuk yang ibadah-ibadah. Tunjuk yang dunia. Dan dunia elok ditunjuk. Mesti ditunjuk. Baru bagus. Jangan sorok pula. Dari sudut ibadah, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah, beribadah pada Allah, buat baik kerana Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Kul inni umirtu, aku diperintahkan, ni surah Az-Zumar. Aku diperintahkan an a'budallah. Tu ada untuk beribadah. Itu adalah maksudnya ibadah. Mukhlishan lahuddin, hanya kepada Allah. Ikhlas hanya kepada Allah. Bab dunia kita tak disuruh untuk ikhlas. Kita tak disuruh untuk ikhlas. Nak ikhlas pun silakanlah. Tapi tak disuruh untuk ikhlas. Tak ikhlas pun tak apa. Ikhlas dengan masuk dunia tadi. Dan orang bisnes paling tak ikhlas sekali. Orang politik pun paling tak ikhlas sekali. Tapi adakah salah? Tak ikhlas tu bukan kerana Allah lah. Dia buat kerana nak tunjuk lah. Iyalah. Lepas kalau lah dia tu ada jawatan, kemudian dia pun buat sesuatu, bagi bantuan, kan tak gambar. Buat apa? Tunjuk kat orang kan. Tapi mestilah kena tunjuk. Kalau tidak orang kata namanya wakil rakyat apa, tak ada bantu orang pun, dah disorok. Ikhlas tak kena tempat. Yang sorok tu gaji dapat, gaji dia punya, diam-diam bagi. Nanti dia mati, anak yatim penuh. Kenapa anak yatim penuh pula ni? Dia memang bagi. Selalu tiap-tiap bulan bagi. Kalau tengok daripada tu, tak ada pun peruntukan bagi ke rumah anak yatim. Oh entah ni tu gaji dia. Tu yang kita nak sorok. Dah mati baru orang tahu. Tapi kalau peruntukan, kenalah tekat gambar. Nanti orang kata apalah, kata pusat zakat tak bagi zakat pun. Tak boleh, rahsia. Jangan menunjuk. Tunjuklah. Tunjuk. Ini saya nak bezakan di antara dunia ibadah sorok, dunia tunjuk. Sebab kita duduk atas dunia. Wallahu a'lam. Barang siapa sanggup melakukan muraqabah itu dalam ibadahnya dan mengetahui bahawa ia bermunajat dengan raja daripada segala raja, lenyaplah daripada was-was yang timbul dari kebodohan akan jalan-jalan syariat. Akan datang sambung. Barang siapa sanggup melakukan. Tangguh dulu, itu tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.